Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah, alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillahil khail, subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwan, saudara-saudara yang dimuliakan, malam ini kebetulan kita menyambut peristiwa yang sangat bersejarah yang menguji keimanan kita, menyampaikan ibadah salat kepada kita, dan yang memberikan pengajaran yang tebar yang sangat mendalam tentang keistimewaan, kekuatan, kegiatan yang ma'ruf dan segala kebobrokan, kerusakan, kemungkaran yang berlaku. Maka saya harus memulakan dengan menyatakan bahawa seperti mana dibacakan ayat tadi, Maha Suci Allah yang menetapkan perjalanan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekarang ini Palestin. Seperti biasa, setiap peristiwa ada pengajarannya. Saya percaya ustaz dalam tazkirah mereka di masjid, walaupun sekarang ini melalui media sosial, sudah dapat menghayati pengajaran lebih mendalam dari ilmuwan dan ulama yang berwibawa dalam bidang ini. Saya hanya menyentuh tentang pengertian ini untuk kita menguji keimanan kita, kerana peristiwa ini tidak diputuskan dalam mengikut hukum akal. Jadi kalau kita nak hujah mengikut hukum akal, perjalanan begitu jauh dalam masa singkat dan kemudian mengangkat Mi'raj, maka tentunya ia tidak akan memberikan manfaat. Tetapi ia seperti mana kita sebut menguji keimanan, kerana ini juga yang dikaitkan dengan mukjizat yang diberikan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak perlu merungkai kerana saya percaya sudah punya ruang yang cukup. Tetapi saya ingin menyatakan bahawa peristiwa ini berlaku dalam apa yang disebut sebagai tahun yang penuh dalam dugaan dan ujian. Kemangkatan ayah bapa saudaranya Abu Talib yang amat dikasihi, kemudian Abu Talib, neneknya, yang menyebabkan beliau kehilangan tempat tumpuan, kemudian kecercaan yang diperolehi dari golongan Quraisy yang mempertikai kewibawaan Nabi Muhammad SAW. Jadi keupayaan baginda mendapat mukjizat ini bagi yang yakin, yang percaya, tentu akan memperkuatkan keyakinan dan dukungan kita. Tetapi yang saya nak sampaikan juga ialah bahawa ia dapat memutuskan solat 5 waktu yang diwajibkan ke atas kita. Kemudian pengajaran ini sebenarnya kalau ikut dalam sejarah, ada yang bertikai kerana saya nak sebut di sini Dante Alighieri, ilmuwan yang menangkap pengalaman Isra Mi'raj dan menulis satu karya agung barat yang Divina Commedia, Divine Comedy, dijadikan satu perkara lucu tapi pengajaran yang sangat mendalam, menukil pengalaman hijrah Nabi Muhammad, walaupun ada kenyataan
yang sangat keras menghina Rasul dalam satu perangkap. Tetapi yang saya nak kaitkan di sini ialah bahawa peristiwa Mi'raj ini menjadi satu mesej yang universal kerana pengajaran daripada Dante itu di antara apa yang disebutnya tentang paradiso, paradise, syurga, ataupun yang dianggap neraka dan inferno, dan diantaranya purgatorio. Itu segala pengalaman kita, bagaimana pengalaman besar Muhammad SAW itu menjadi suatu bahan pemikiran, hujah yang lebih mendalam, walaupun tidak dari sosok Islam sepenuhnya, ini dari segi tradisi Kristian, tetapi ia memberikan satu kesan kepada masyarakat Barat bahawa pertikaian di antara yang buruk, yang baik, atau yang ma'ruf, yang mungkar, yang benar, yang palsu, dan juga pengajaran daripada beberapa peristiwa yang berlaku dari yang sekecil-kecilnya yang kita anggap cara kita melayani haiwan, sehinggalah dari segi kegiatan kemanusiaan dan apa yang kita sebut sebagai kegiatan ma'ruf keseluruhannya. Jadi saya percaya kita dapat menimba pengajaran ini kerana ia akhirnya kalau kita lihat ialah membentuk peribadi dan watak dan syakhsiah manusia. Kita boleh dalam bidang sosial, bidang politik, bidang perubatan, bidang kesihatan, pekerja biasa, nelayan, pekebun. Tetapi yang dibentuk dalam pengajaran ini bagaimana jadi manusia yang saleh, manusia yang baik. Kalau ada ruang sebagai bapa yang bertanggungjawab, ibu yang bertanggungjawab, pemimpin yang tidak rakus dan menyalahguna kuasa. Kerana dalam pengajaran ini sangat didera, dicerca, dihina orang yang berbicara, menyalahgunakan kuasa dan zalim dalam tindakan mereka. Baik, jadi mudah-mudahan pengajaran kita dalam Islam Mi'raj ini juga kena menguji tahanan kesusahan kita. Dan ini berbalik kepada soal yang kita hadapi, Corona 19, virus yang mencekam dunia keseluruhannya. Jadi bukan ketikanya untuk kita mempertikai apa satu dua tindakan, cuma kita pertama harus jalankan tanggungjawab kita. Duduk di rumah, terima kenyataan bahawa coronavirus ini suatu ujian besar yang sukar dijangkau oleh segala kepintaran kebijaksanaan manusia. Negara China dapat mengawal kerana hampir menutup seluruh pergerakan beberapa wilayah yang melibatkan puluhan juta manusia. Kita tidak sampai ke situ, tetapi harus patuh kerana apa yang diajar oleh Islam, apa yang diajar oleh dalam salat, itu disiplin basic. Kalau dibuktikan, maka harus kita anjur atau akur. Jangan kita gunakan alasan-alasan agama yang cetek yang mengatakan memadai doa sebagai seorang Muslim dan tidak perlu umpamanya takut kepada virus. Kita bukan soal takut kepada Allah. Allah minta kita ikhtiar, dan di antara ikhtiar ialah untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan jangan bebankan orang lain. Kalau gunakan bahasa agama kemudian menimbulkan porak-peranda kepada masalah masyarakat lain, itu tentunya membawa juga malapetaka. Kita dengar banyak kupasan, saya lihat dalam sosial media banyak sekali tentang pengalaman tentang taun, ya. Itu pengalaman yang cukup mengajar kita bagaimana kalau boleh berubat, kalau tidak, jangan ke tempat taun, orang terjangkit dengan wabak taun, dan orang yang terjebak dalam taun jangan keluar. Jadi bukan satu perkara yang baru. 1400 tahun lalu sudah ada pengalaman. Tetapi tanpa maqasid syariah, tanpa pengetahuan asas ini, masing-masing mengeluarkan pandangan dan fatwa mereka. Jadi porak-peranda masyarakat dan sekarang terpalit dengan banyak orang. Dan imej agama itu juga mungkin menjadi negatif. Pada dakwah, tabligh, itu kenyataan
istilah-istilah yang positif. Tetapi boleh menjadi negatif justru kerana tindakan segolong kecil. Saya dengar satu tazkirah umpamanya menyatakan, oh tak payah takut, baca alam tarokai, sapu muka, sapu air, selesai. Saya tidak fikir itu wajar. Ya. Kita doa. Dan saya ingat pesanan tuan-tuan guru dan pelbagai doa yang sekarang bercambah sosial media. Bala, wabak, ini kita doa. Allahumma asrifil bala wal waba anil ummah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ar-Ra'uf ar-Rahim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bi asrar. Bismillah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ya, ini doa. Supaya kita dapat mengelak. Ya Allah, elakkan dari bencana, bala, wal waba ke atas umat dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Jadi doa itu masih senjata mukmin. Maka tidak mesti kita yang terjangkit, terpalit atau belum selamatkan, kita ikhtiar dengan pelbagai kemudahan kesihatan yang ada, tidak bermakna kita tidak harus menggunakan ruang yang ada di rumah bersama keluarga untuk memohon doa. Saya ulang, Allahumma asrif al-bala wal waba anil ummah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ar-Ra'uf ar-Rahim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi asrar. Bismillah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ini antara ratusan doa yang disampaikan yang kita boleh manfaatkan, ya, dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi, dan kita harus juga insaf bahawa yang berkorban banyak. Lihat pasukan polis, keselamatan, tentera yang bekerja 24 jam meninggalkan keluarga, dan ada di kalangan mereka yang terjangkit dan menghadapi risiko. Doktor, jururawat, pegawai dan staf hospital itu terdedah dengan dan terjebak dengan wabak ini kerana mereka terpaksa berkorban. Di negara China, doktor, jururawat. Di Itali, doktor, jururawat semua terkorban atau terjangkit. Jadi risiko kepada mereka itu besar. Yang diminta kepada kita hanya tinggal di rumah, patuh dan faham bahawa masalah ini serius bagi negara, bagi umat manusia, dan kita diminta hanya patuh pada beberapa peraturan supaya jangan membebankan diri, keluarga dan masyarakat terbanyak. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita. Dari sudut yang lain, saya juga telah suarakan supaya pihak pemerintah mengambil langkah-langkah yang perlu, dan kita sokong apa saja langkah yang perlu, tapi biar terurus, biar jelas, biar jaga maslahat rakyat yang susah. Sebagai ahli Parlimen Port Dickson, umpamanya tadi saya bicara dengan Menteri Besar, pegawai daerah, ketua polis daerah dan pengarah hospital dan kesihatan untuk tanya apa lagi yang perlu yang kita harus sumbangkan, dan tentunya kita wajar memberi teguran dan pandangan. Tetapi ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak beri kerjasama kepada semua pihak yang berwajib atau bertanggungjawab. Sekali lagi saya mohon doa kata Allah SWT, mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan diri dan masyarakat kita. Dan seperti biasa dalam majlis kita hari Ahad malam Isnin ini, kita teruskan juga dengan selawat dan zikir. Dan saya percaya dalam kesempatan ini rakan-rakan yang ikuti dapat terus juga bersama selawat dan zikir, dan kemudian selepas Isyak menunaikan sunat hajat sendiri atau bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, banyak soalan. Jangan lupa subscribe belakang tu.